Guys, setelah you guys selesai key in segala financial data kan, ya kan, penat kan key in segala financial data tu. Jadi yang sekarang ni Angela buat satu tutorial sebelum kita masuk kepada function-function button yang lain di dalam My Financial Blueprint tu. Kita nak tahu apa kita punya objektif sebenarnya, bersusah-susah payah memasukkan financial data tadi supaya kita nak capai apa. Of course sebenarnya kita nak capai financial freedom, okay, kebebasan kewangan. Di mana maksud kebebasan kewangan ni apabila kita punya perjalanan kita nak mencipta satu goal kewangan yang boleh allow untuk kita goyang kaki tapi duit masuk. Maksudnya kita nak capai satu amount ibu duit yang boleh menjamin masa depan kita daripada pelaburan-pelaburan yang daripada ibu duit tadi memberi passive income pada kita. Tu maksudnya kita dah boleh capai financial freedom. Duit goyang kaki boleh menyara kehidupan kita. Okay, so kita pergi kepada screen. Kita tengok di screen, kalau you guys tengok adalah road to financial freedom. Perjalanan untuk mencapai kebebasan kewangan. Maksud kebebasan kewangan berbeza antara setiap orang. Ada orang yang capai 500,000 dah okey. Ada orang yang sampai 1 juta dah okey. Ada orang yang perlukan 10 juta untuk dia capai financial freedom. So simple calculation, kalau sekiranya kita ada ibu duit 1 juta, setiap tahun kita dapat pulangan 5%. So 5% ni memberi pulangan 50,000 duit goyang kaki daripada dividen kan. So daripada 50,000 tu kan, of course jangan lupa untuk bayar zakat. So kena ambil lah 2.5% untuk kita contribute kepada zakat daripada keuntungan tadi. Right? So bukan keuntungan saja, daripada duit pokok tu pun juga kita kena bayar 2.5% untuk kita buat penyucian harta kita. So simple calculation, kalau sekiranya 50,000 tadi kita bahagikan kepada 12 bulan. So kita ada passive income lebih kurang 4,000 sebulan. So itu simple calculation route to financial freedom. So jadinya berapa ibu duit yang korang perlu capai? So kita boleh tahu jawapannya dekat dalam My Financial Blueprint. So sebelum kita masuk My Financial Blueprint, kita nak pergi tengok di screen iaitu Road to Financial Freedom. So our ultimate goal kita menggunakan tools My Financial Blueprint MFB adalah untuk kita cari berapa amount yang kita boleh put aside untuk kita capai amount financial freedom kita tu. So macam mana kita nak tahu berapa amount tu, kita kena buatlah hacking financial kita kan, duit masuk dengan duit keluar, finally sama ada surplus ataupun negatif kan, atau ada lebihan ataupun negatif. So bahaya sangat-sangat kalau kita tak tahu. Tengok dekat skrin, dalam ilmu yang MJ ajar, kita nak capai financial freedom ni kita perlu lengkapkan 5 pilar, iaitu daripada kita mencipta kewangan kita, sama ada makan gaji ataupun berniaga. Kalau berniaga kita tetap ambil gaji, jangan duit perniagaan kita tu kita rompak, tetap kena tentukan gaji. So kita ada income personal kita dalam bentuk gaji kan. Kalau kita makan gaji ataupun kalau kita berniaga, kita tetap kena ambil gaji. So bila kita dah dapat some amount of gaji tadi, kita perlu urus. Tapi sebelum kita urus, kita kena kenal pasti juga apa jenis-jenis pendapatan kita selain daripada gaji. Cuba tengok dekat belah kanan tu, pendapatan bersih. Dia bukan gaji bersih. Dalam pendapatan bersih termasuk gaji bersih. Macam tu. Gaji bersih selepas tolak KWSP, SOKSO, EIS, zakat, PZB. Tolak 5 perkara dapat gaji bersih. Selain tu kita ada allowance, kita ada bonus, ada pendapatan lebih masa, commission, sewa, dividen, royalty, pencen. So daripada pendapatan bersih ni, that's why kita nak manage, kita nak urus supaya kita ada mindset simpan dulu baru belanja. Berapa nak kena simpan? Seminimum 10%, sebaiknya 30%. Sebagai permulaan mungkin kita boleh mulakan dengan 10%, tapi lama-lama kita nak kena ada 30% untuk kita put aside daripada pendapatan kita tadi. Sebab untuk kita mencapai kejayaan kewangan, mencapai financial freedom ni, perlu memprogrammingkan mindset kita untuk simpan dulu baru belanja. Bukan belanja dulu baru nak simpan, sampai tak ada duit nak simpan pun ada kan. So kita tengok portion dia 10% maksimum, kita nak bina portion untuk simpan dan lindung. 20% minimum, kalau lebih baik simpan dan labur. 60% barulah kita allocate untuk kita punya komitmen. 10% untuk sampah.
duit yang memang burn lah. Kita tak panggil reward, kita panggil sampah supaya kita boleh kontrol. Jangan melebihi 10%. So, duit yang burn adalah di bahagian komitmen dan juga di bahagian sampah. Mungkin ada yang cakap, di bahagian komitmen kita ada bayar rumah yang kita beli untuk kita diami. Betul, MJ setuju. Finally, rumah tu akan lepas habis bayar, dia akan menjadi aset. Tapi di bahagian komitmen ni, biasanya kos-kos yang memang burn kan. Melainkan finally dia menjadi aset lah. Right, nanti kita akan belajar dengan lebih detail lah. Okay, dan sampah ni memang burn. So bayangkan kalau kita tak ada goal untuk mencapai kebebasan kewangan ni, duit kita ni ke semua 100% burn. That's why kita kena manage supaya simpan dulu 10 ke 30%, simpan dan lindung, simpan dan labur, barulah portion komitmen 60% dan juga 10% untuk sampah. So 70% kita dah hilang duit kita, tinggal 30% saja yang kita nak manage untuk capai kebebasan kewangan. So, purpose dia 30% ni kita nak membentuk financial hierarchy. Kalau nak mencapai financial freedom ni, seolah-olah kita nak membina satu rumah yang lengkap. Rumah yang lengkap ni, dia mesti ada tapak, dia mesti ada bumbung. Kenapa perlunya tapak dan bumbung ni untuk dapat rumah yang lengkap ni? Kerana dalam perjalanan kita membina perancangan kewangan kita untuk capai kebebasan kewangan ni, hidup kita ni ada risiko. Ada kemungkinan-kemungkinan yang kita perlu consider. So in summary, MJ summary-kan 3 kemungkinan. Pertama, umur panjang, kita sihat, kita nak kena ada duit. Dapat bayangkan tak kalau Allah bagi peluang kita, umur kita panjang, kita sihat, kita kena ada duit. That's why kita kena bina bumbung. Tapi bumbung ni, dalam perjalanan membina bumbung ni, kalau kita sihat, Alhamdulillah. Tapi in realitinya kan, ada orang diuji dengan kematian, kecacatan, sakit kritikal. That's why kita perlu bina tapak. Tapak kewangan ni. Secara logiknya membina satu rumah, dia bermula dengan tapak. Barulah boleh bina bumbung. Kenapa perlu bina tapak? Kerana hidup kita ada risiko kematian, kecacatan, sakit kritikal dan juga kemasukan ke hospital. That's why kena bina tapak tu. 10% maksimum. Kalau pendapatan bersih tu 10,000, 1,000 seisi rumah, kita nak binalah contoh pendapatan suami 5,000, pendapatan isteri 5,000, combine 10,000. 1,000 tu portion kena bina tapak. Tapak kewangan isteri, tapak kewangan suami, tapak kewangan keluarga. Iaitu RM1,000 tadi. Perlu yang pertama kita bina tabung pelupusan hutang daripada kita sign up takaful, kerana kebanyakan orang mempunyai hutang. Tengok dekat bahagian kelabu tu. Jenis-jenis hutang yang normalnya rakyat Malaysia commit. Hutang rumah, hutang kereta, hutang education, hutang bisnes kan. Bisnes yang di bawah SSM Enterprise kan. Masih di bawah personal finance. Pinjaman peribadi, pembiayaan ASB, kad kredit, overdraft ataupun nama Islamik dia adalah cash line. So, kenapa perlunya kita bina tapak ni 10% maksimum? Pertama adalah untuk lupuskan segala hutang kalau berlakunya risiko kematian. Lupuskan segala hutang kalau berlakunya kecacatan kekal. Lupuskan segala hutang kalau berlakunya sakit kritikal. That's why dalam perancangan takaful kita ataupun pengurusan risiko kita, kita kena pastikan ketiga-tiga tabung ni kita usahakan untuk lengkapkan. Right? Time goes by kita rancang tu mengikut keupayaan kewangan kita lah. Jangan melebihi 10% daripada gaji pendapatan bersih. Dia bukan gaji lah, dia pendapatan. Dalam pendapatan ni termasuk gaji, allowance, bonus dan sebagainya. Right? Dan step kedua untuk tapak kewangan adalah penggantian pendapatan. Right? MJ, kenapa bukan penggantian pendapatan yang nombor 1? Sebab penggantian pendapatan ni berbanding dengan hutang. Hutang ni kita tak boleh mati dalam keadaan meninggalkan hutang. So memang roh kita tergantung. That's why dalam pengurusan risiko kewangan melalui takaful ni, pelupusan hutang adalah keutamaan. Kedua, penggantian pendapatan. Kalau kita sekiranya kita meninggal, hutang settle tapi tak ada dana takaful untuk penggantian pendapatan kepada pewaris kita, diorang masih hidup. Diorang kena memikirkan sesuatu bagaimana nak generate income untuk kelangsungan hidup. Tapi sebaik-baiknya kita berusahalah untuk lengkapkan tapak kewangan ni sempurna. Mengikut bajet kita kan. So pelupusan hutang perlu ada, penggantian pendapatan perlu ada. Dia bukan sekadar untuk pewaris. Penggantian pendapatan ni untuk diri kita sendiri juga. Kalau kita diuji dengan kecacatan kekal, kita diuji dengan sakit kritikal, kita perlu ada pampasan takaful yang backup kita kalau kita hilang sumber pendapatan. That's why tapak kewangan ni sangat-sangat kena kita letak prioriti, kerana jangan sampai kita membina bumbung untuk pelaburan tetapi kita tak bina tapak, bumbung kita
kita boleh roboh kerana kita tak buat persediaan tapak kewangan tadi. Kita expect bumbung tadi untuk labur pada masa akan datang untuk kita punya retirement, kita punya education fund anak-anak kita. Finally, lebur di pertengahan kerana diuji dengan risiko-risiko kehidupan seperti kematian, kecacatan dan sakit kritikal tadi. Dan yang ketiga, barulah kad perubatan. Sebab kad perubatan ni MJ letak yang last sekali kerana government masih support kita untuk kemasukan ke hospital kerajaan. Tetapi government tak support kita untuk lupuskan hutang kita, tak support kita untuk penggantian pendapatan. That's why priority membina tapak kewangan bermula dengan pelupusan hutang, penggantian pendapatan dan kad perubatan. Okay, namun kalau kita mampu 10% masih cukup untuk ketiga-tiga tapak kewangan, yes, bismillah, boleh proceed untuk ketiga-tiganya sekali kalau cukup bajet. Right? Dan bila kita dapat bina dengan strong tapak, lepas tu kita bina bumbung dengan baik, iaitu 20% minimum untuk kita buat pelaburan. So, nak pelabur kat mana MJ? Banyak instrumen-instrumen pelaburan yang kita tengok dekat bahagian bumbung tadi. Tanah, ASB, tabung haji, koperasi, private retirement scheme, skim simpanan pendidikan nasional, unit trust, saham, emas, kripto dan sebagainya. So, ini adalah tempat-tempat pelaburan yang kita boleh consider, bermula dengan risiko yang paling rendah, sederhana, barulah pergi tinggi mengikut tahap knowledge kita dalam instrumen pelaburan. Jangan tergocoh-gocoh untuk pergi kepada pelaburan yang berisiko tinggi kalau kita tak ada ilmu. Right? Tapi kita kena diversifykan pelaburan kita, low risk, medium risk dan juga high risk. Mengikut kita punya risk appetite, risk tolerance kita. So, kena menjawab sebenarnya soalan psikometriknya untuk melihat tahap risiko, toleransi risiko kita, sama ada kita di level yang tinggi, sederhana ataupun rendah. Kalau macam MJ sendiri, MJ lebih prefer kepada yang sederhana dan rendah lah. Right? Sebab MJ ni bukan orang yang risk tolerance yang tinggi. Right? So, jadinya guys, in conclusion, bila you all menggunakan My Financial Blueprint, menggunakan tools MFB ni untuk capai you all punya financial freedom, you all punya ultimate goal adalah mencari amount dalam aliran tunai untuk positifkan aliran tunai supaya ada portion 10% minimum sehingga 30% untuk kita urus membina tapak kewangan dan juga bumbung kewangan supaya bila berlakunya kemungkinan-kemungkinan dalam kehidupan kita, kita bersedia ke dua-duanya sekali. Kalau umur panjang, sihat, tetap ada duit. Kalau berlaku kematian, kita tinggalkan duit untuk membayar hutang kita dan kelangsungan hidup pewaris kita. Kalau berlakunya kecacatan ataupun sakit kritikal, kita prepare tapak kewangan kita untuk hutang-hutang kita dilangsakan dan juga some amount untuk kelangsungan hidup kita. Right guys? Harap you guys faham route to financial freedom dan let's kita explore My Financial Blueprint supaya kita capai ultimate goal kita, route to financial freedom.